Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada awal September, lebih kurang 160,000 ahli Parti Konservatif akan memilih Perdana Menteri yang baru. Tugas untuk memilih Perdana Menteri ini tidak terletak kepada 46 juta pengundi Britain ataupun 67 juta rakyat Britain. Tugas ini akan dijalankan oleh hanya 160,000 ahli Parti Konservatif. Parti-parti lain tidak terlibat. Bagaimana pula dengan mandat rakyat yang selalu dilaung oleh bukan saja pembangkang tapi orang dalam kerajaan juga? Mandat rakyat tidak timbul di dalam tugas memilih Perdana Menteri hanya ahli parti saja. Mandat rakyat ni hanya timbul semasa pilihan raya umum tiap-tiap 5 tahun. Semasa itulah rakyat memberi mandat kepada wakil rakyat mereka. Dan mandat ni bukan untuk parti. Mandat ni bukan untuk Perdana Menteri. Mandat ni untuk wakil rakyat mereka, ahli parlimen ataupun di dalam Dewan Undangan Negeri, ADUN. Tugas rakyat hanya untuk memilih wakil mereka, wakil rakyat, baik ahli parlimen, baik ADUN. Selepas itu, rakyat tidak lagi ada peranan di dalam menentukan siapa jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Yang akan menentukan kerajaan ialah parti yang mendapat kerusi yang terbanyak di dalam parlimen ataupun di dalam DUN. Dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri dari parti yang kerusi terbanyak, parti yang akan membentuk kerajaan. Rakyat tidak lagi memain peranan. Mandat rakyat tidak timbul. Mandat rakyat ni 5 tahun sekali semasa pilihan raya. After that, rakyat tidak lagi ada kuasa untuk menentukan apa-apa. Jadi, propaganda mengatakan yang kerajaan ini tak sah atau kerajaan itu tak sah atau sekian-sekian orang tidak menerima mandat rakyat, itu propaganda pembangkang dan juga propaganda orang di dalam kerajaan yang tidak menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob tidak perlu mandat rakyat. Dia dah terima mandat rakyat semasa pilihan raya. Ismail Sabri Yaakob menang pilihan raya. Apabila Ismail Sabri Yaakob menang pilihan raya ataupun menang kerusi yang dia tanding, maka dia sudah terima mandat rakyat. Jadi ada kes Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, orang lain jadi Perdana Menteri, itu bukan lagi hal rakyat. Rakyat tidak menentukan. Jadi sesiapa yang menjadi Perdana Menteri asalkan mendapat majoriti sokongan, maka sah. Dan mandat rakyat tu terletak kepada kerusi yang dia menang. Tapi gambaran yang diberi oleh pembangkang ataupun orang kerajaan sendiri ialah Ismail Sabri tidak terima mandat rakyat. Maka perlulah parlimen dibubar dan pilihan raya tergempar diadakan. Itu nonsens. Tengok apa akan berlaku sebulan setengah lagi, awal bulan September di Britain, apabila Boris Johnson merasa yang dia tidak lagi mendapat sokongan majoriti parti dia, bukan parlimen, parti dia, maka dia serah kuasa dan dia serah kepada ahli parti menentukan siapa jadi pemimpin parti baru, dan pemimpin parti baru ni akan menjadi Perdana Menteri. Ada tidak Perdana Menteri baru ni menerima sokongan majoriti parlimen? Itu tak timbul. Walaupun dia tak terima sokongan majoriti parlimen, dia masih jadi Perdana Menteri oleh kerana ditentukan oleh ahli parti dia. Ahli parti dia nak dia jadi Perdana Menteri.
Jadi itulah sistem yang Malaysia juga guna. Dan bagus juga perkara ni berlaku di Britain, oleh kerana ini akan memberi satu pendidikan, satu pengetahuan kepada orang Malaysia yang sudah 3-4 tahun ni diperbodohkan oleh mereka yang tidak setuju dengan lantikan Perdana Menteri, tidak setuju dengan misalnya Muhyiddin Yassin mengambil alih sebagai Perdana Menteri, dan selepas tu Ismail Sabri Yaakob, dan mereka timbulkan hujah bahawasanya Muhyiddin ataupun Ismail Sabri sekarang ni tidak terima mandat rakyat. Tak ada. Dan mandat rakyat tidak memain peranan di dalam menentukan Perdana Menteri. Mandat rakyat ni hanya untuk memilih wakil rakyat, dan sebab apa kita pilih wakil rakyat itu masing-masing punya hak lah. Jadi sekarang ni dia kata, saya pilih wakil rakyat oleh kerana wakil rakyat tu mewakili parti sekian-sekian, dan sekiranya dia lompat parti ataupun dia meninggalkan parti asal dia, maka mandat tu sudah tidak sah. Nonsense. Okey, katalah seseorang tu mengundi untuk wakil rakyat dia oleh kerana gambaran yang dia beri, wakil rakyat tu menyokong LGBT, menyokong the rights of the LGBT community. Maka sekira wakil rakyat tu membuat kenyataan yang sebenarnya saya kuat agama, baik agama Kristian ke agama Islam, tak kisahlah, saya ni kuat agama dan agama saya tidak membenarkan, agama saya mengharamkan hubungan sejenis, maknanya orang lelaki tak boleh kahwin orang lelaki, orang perempuan tak boleh kahwin orang perempuan. Maka saya menentang LGBT lifestyle. Tapi kita undi untuk orang tu sebab gambaran diberi, orang tu menyokong hak LGBT rights. Kalau dah dia umum, dia tidak sokong, maknanya saya nak dia letak jawatan dan pilihan raya pilihan raya kecil atau pilihan raya tergempar diadakan supaya kita boleh pilih wakil rakyat baru. Oleh kerana syarat saya undi untuk orang tersebut sudah tidak ada lagi. Tak boleh. Kalau kita undi untuk orang tu kerana kebetulan dia mewakili parti PKR atau kebetulan dia menyokong LGBT ataupun dia menyokong menghapuskan sekolah Cina ataupun apa sekalipun tujuan atau syarat kita mengundi untuk orang tersebut, dan oleh kerana dia buat sebalik ataupun dia buat pengakuan yang dia menentang apa yang saya sokong, makna saya tidak lagi sokong dia dan syarat saya undi untuk dia sudah tak sah. No, you undi untuk wakil rakyat itu. Soalan dia, wakil rakyat itu dulu mewakili parti ni atau mewakili sekolah Cina atau mewakili LGBT, itu tak kena-mengena dengan syarat you undi untuk dia. Dan sekiranya dia langgar syarat dari segi pentafsiran awak, dia langgar syarat, itu bodoh pengundi lah. You sepatut undi untuk wakil rakyat, untuk wakil you, dan sekiranya you rasa syarat tu sudah dilanggar, misalnya dia sudah lompat parti, you tak boleh kata saya yang sebenar undi untuk parti, bukan saya undi untuk dia. Saya yang sebenar undi untuk PKR, atau saya undi untuk UMNO, atau saya undi untuk DAP. Saya tak undi untuk orang tersebut. Dan kalau orang tu sudah bertukar parti, maka undi saya anggap sebagai terbatal. No. Sebab bukan parti yang bertanding pilihan raya. Yang bertanding pilihan raya tu individu tersebut. Dan apabila individu tu menang, dia duduk di parlimen atau duduk di DUN, dan sekira dia bertukar parti sekalipun, tidak terbatal undi awak terhadap dia. Dia masih wakil rakyat. Jadi propaganda selama ni 4 tahun ni
sekiranya orang tu lompat parti, maka dia kena letak jawatan. Sebab orang undi untuk parti, bukan undi untuk orang tersebut. Dan sekiranya parti itu sudah bertukar, maka undi itu boleh dianggap terbatal. It doesn't work that way. Dan yang di Britain sekarang ni sedang berjalan membuktikan even boleh dikatakan jawatan Perdana Menteri tidak kena mengena dengan pengundi. Pengundi tidak ada hak atau kuasa nak menentukan Perdana Menteri. Dan hanya segelintir orang yang boleh dianggap sebagai wakil parti yang mengundi akan menentukan. Dan sekiranya majoriti ahli parti juga tidak sokong pilihan Perdana Menteri tersebut, mereka tak boleh buat apa-apa. Sebab kita tengok dalam situasi Britain ni, ada dua calon untuk Perdana Menteri. Satu dikatakan parti favourite. Dan bukan saja parti favourite, tapi dia rakyat's favourite. Bermaknanya kalau kita buat survey di kalangan 46 juta pengundi ataupun 67 juta rakyat Britain, popularity survey ialah sekian-sekian orang ialah pilihan Perdana Menteri. Tapi spekulasi mengatakan akhirnya seorang lagi yang akan menang, yang bukan pilihan majoriti rakyat atau pilihan majoriti pengundi, tetapi pilihan majoriti hanya 160,000 ahli parti sahaja. So the person with the minority support, bukan the person with the majority support, akan menjadi Perdana Menteri baru. Dan walaupun dia mendapat sokongan minoriti dan bukan majoriti, masih sah dia sebagai Perdana Menteri. Isu Ismail Sabri Yaakob sama. Ada yang kata dia tidak mendapat majoriti, sokongan majoriti dari ahli parti atau sokongan majoriti dari pengundi berdaftar. But it doesn't matter. Selagi dia dapat sokongan majoriti segelintir ahli parti yang berkuasa menentukan siapa jadi Perdana Menteri, maka sah dia sebagai Perdana Menteri. Sistem Malaysia dan sistem Britain sama. Tidak ada beza. Dan sekiranya halal untuk Britain, maka juga halal untuk Malaysia. Dan ini rakyat Malaysia, terutama sekali orang UMNO, ahli UMNO, kena diberitahu sebab mereka tidak faham how the Westminster parliamentary system works. Sistem Parlimen Westminster. Mereka tak faham cara mana dikendalikan, dan boleh dikatakan contoh di Britain ni menjadi juga satu pengajaran kepada Malaysia bahawasanya Ismail Sabri Yaakob bukan Perdana Menteri tidak sah, seperti ada orang pembangkang dan juga orang di dalam UMNO berkata. Assalamualaikum, salam sejahtera.